Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Hazri Adam, saudara Mustafa Ilyas? Doa saya anda sihat ya. Moja Nur, apa khabar? Syarul Azam, selamat malam dari Kota Baru, Kelantan. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim Anwar Jubin, saudara Abdul Hafiz Mat Sri, apa khabar saudara? Saudara Zamari LC, saudara Nafas akhir, cepat sembuh, terima kasih. Tapi masih lagi batuk, suara masih lagi tak berapa romantis. Apa khabar Cik Khair? Nafas akhir, tak apalah saudara Nafas akhir, susah macam mana pun, janji saya terus tetepati. Cuma saya harap anda menepati janji anda bersama saya. Matlamat saya adalah untuk memberi pencerahan. Puan Inta Zalindan, Suminin Ramlan, Pak Chu dari Langkap, Perak, saudara Anwar Jubin dari Meru, Kelang. Apa khabar saudara Kamal Awang dari Kelantan, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah. Itu juga dengan Ruby Din yang hadir bersama pasangannya. Doa saya anda berbahagia. Saudara Rusdi Hanafi, saudara Abu Samah, waalaikumsalam. Saudara Zul Ramzali, saudara Mansur Alip. Itu juga dengan Lina Arina. Saudara Mak Basri, waalaikumsalam. Cikgu Din, waalaikumsalam cikgu. Saudara Idris Amin, Puan Nur Maria. Terima kasih, doalah supaya saya segera sembuh, dapat saya berbicara dengan lebih ceria lagi ya. Puan Nurani Rahmat, saudara Irfan Naufal, Joka, waalaikumsalam. Saudara Syamsul Anwar, Bakhtia, mungkin nama saudara ni Bakhtia kot, tapi mesti Bath tu mandi. Saudara Rashid Mustafa, saudara Kamarudin Aziz, saudara Bakat Ahmad, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Asri Dir, apa khabar saudara? Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Rahmat Riki, Muhammad Yusof, Kamarul Zaman, saudara Kamal Awang, Puan Maimunah Miharat, saudara Moh Dahari dari Rawang saudara ya, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Zul Ramzi, saudara Malik Ahmad, saudara Perindu Kristal. Orang rindu kasih sayang, anda rindukan Kristal. Okeylah tu. Salam dari Batu Pahat katanya ya saudara. Saudara Zamnudin Yasin, terima kasih dari Putatan Sabah. Saudara Syukur, saudara Alias, saudara Arifin Ahmad, apa khabar saudara? Terima kasih mendoakan kesihatan saya. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf saudara. Nampak gayanya saya masih lagi dijengah oleh demam dan batuk. Suara pun macam kadang-kadang tak bermaya. Tapi bagaimanapun, sebagaimana yang saya janjikan dengan anda, bahawa jam 9.30 malam, selagi ada kedrat, saudara, saya tidak akan mengalah kalah. Saya tidak akan mengalah untuk kalah. Selagi badan sihat, selagi ada upaya, saya akan berusaha dan menemui anda jam 9.30 malam. Apa yang saya harapkan dari anda adalah like, share dan subscribe. Ya, saudara Roslan Arifin, Abang Yusof. Jadi jangan lupa saudara, selain daripada Facebook, sila juga subscribe di Instagram, supaya kalau ada sesuatu berlaku pada Facebook, boleh lari ke Instagram, supaya pencerahan kita tidak terganggu ya. Saudara Azhari, saudara Allah Hamid, saudara Mak Piah Mentol, Pimba Harum, dan saudara Zainuddin Mat Join ya saudara. Baiklah saudara, saya harus memberi laporan kerana kiriman daripada saudara Rio daripada Universiti Melaya hari ini menggambarkan suasana yang masih lagi tidak begitu tenteram. Kerana hari ini hari Jumaat saudara, 3 Jun. Kita sudah memasuki 3 hari dah bulan Jun. Tetapi nampak gayanya COVID-19 sudah masuk hari yang ke-805 ya. Saudara Kamu Zaman, saudara Ahmad Rufi, saudara Kamu Zaman, seperti juga saudara Abdul Rahman Manas ya saudara. Nampak gayanya dah 805 hari dah virus corona ni melanda negara kita, belum ada susutnya. Malahan ada penambahan. Kemarin 1809, tapi semalam menurut laporan saudara Rio adalah 1877.
Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Rio kerana dalam keadaan pun bila terus menghantar laporan kepada saya. Dari segi laporan yang saya terima, terdapat 8 negeri yang masih meningkat, saudara, dan cuma 6 negeri saya susut. Sementara Terengganu dan Labuan kekal pada angka kemarin, iaitu negeri Terengganu 7 orang dan Labuan 1 jangkitan. Sementara di Selangor terus melonjak kepada 886 daripada 763. Kita berdoalah agar segeralah virus corona ini usai daripada bumi bertuah ini. Kerana saya melihat terdapat 1, 2, 3, 4 negeri yang masih lagi beredar pada angka 100 ke atas. Di Selangor 886, Wilayah Persekutuan 315, di Pulau Pinang 125, di Negeri Sembilan 121 dan Perak 141. Jadi 5 negeri ini agak menggusarkan saya kerana jumlah jangkitannya masih belum berubah ya. Saudara Yunus Waras, Cik Norlia, Zakaria Shah, Saudara Anton, Rizwan Zakaria. Tutup muka malu ke? Siapa tutup muka? Saya tak pernah tutup muka saya. Saya bila saya tutup muka, bukan saya tutup muka saya. Saya buat begitu kerana bila pencerahan ni tekak, datar, kering ya. Saudara Tailong, Saudara Juriah Yunus, Saudara Azami. Dan yang paling penting saya selalu katakan, jangan lupa like, share dan subscribe, saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce sedikit dulu, saudara. Berniagalah, saudara. Jangan lupa untuk mencari rezeki yang halal. Jadi kalau saudara mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar dia berniaga setangi, itu setangi bakur, wangian daripada tanah Arab. Begitu juga dengan minyak wangi, haruman daripada tanah Arab. Ya, saudara. Samping itu ada juga gula O-nya. Untuk renang tok dan badu berdal, setakat hari ini ibunya kata harga daging tak menentu, jadi tak berani nak membuat menerima pesanan. Tapi Siti Farehah masih lagi kekal dengan dendeng manis Siti Farehah. Harga masih harga lama walaupun harga daging sudah meningkat. Saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah sedap, boleh jadikan lauk. Saudara Ismailis, saudara Kamal Zaman, saudara Zainur Rashidin, ya, saudara N. Abdul Bakar, Puan Ramlah Hamid. Terima kasih saudara Jaka Linglong, Ramli Karim. Jaka Linglong dari typing, saudara. Samping itu, saudara, kalau yang tinggal di Lembah Kelang mahu mendapat bekalan buah-buahan, hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buahnya grade AAA, iaitu kiwi, cherry, anggur dan sebagainya. Dan harganya lebih murah daripada harga di pasar ataupun di kedai-kedai, saudara. Jangan lupa Syauqi di talian 012 357 5703. Dan makanan kegemaran saya adalah popiah sira Lady Maria. Itulah teman saya. Batuk-batuk ni pun makan sedap juga, saudara. Sebab rasanya pedas, rangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Ya, saudara. Dan jangan lupa juga tokoh jamu kemaman, saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan Zul di talian 019 917 0449. Malam ini saya ingin memberi pencerahan tentang madu Al-Jaba, saudara. Itu dia. Besar kotaknya dan kadang-kadang dia terbuka sendiri sebab dia punya gas kuat. Ini asli, saudara. Saya buat begini supaya saudara nampak kepekatannya, dan bila saya buka tidak ada semut mengurungi, artinya jamu yang asli. Ini madu Al-Jaba dikenali sebagai madu lembah bukit. Ia membantu membekalkan tenaga dan meningkatkan stamina, mencegah penyakit anemia kerana ia mengandungi zat besi, merawat alahan kronik ulcer perut dan berfungsi sebagai antibiotik serta melancarkan pernafasan, batuk dan sesak nafas, ya. Nampak gayanya mereka cuba mengganggu saya punya Instagram. Tak apa, saudara. Ganggu di Instagram, saudara Yahya, saudara Zazi,
lari pada Facebook. Lah ganggu dekat Facebook, lari ke ke Instagram. Tu tentang madu Al-Jabar. Satu lagi ni besar ni bekas saudara. Ni madu, bukan air saudara. Ini adalah madu Arab. Ia merupakan salah satu madu terbaik dan berkualiti. Kerana lebahnya mengisap bunga-bunga terbaik dari pohon zafran, daripada pohon kurma, itu tamar, buah zaitun, dan daripada pohon buah tin. Saya lihatlah sendiri. Ini jamu dia kuning-kuningan. Saudara, kuning-kuningan tu ia adalah merupakan bunga-bungaan daripada zafran. Ia dijamin berkualiti dan tulen, saudara, merupakan sumber nutrisi dan multivitamin. Saudara, ia melancarkan sistem pengadaman, meningkatkan daya ingatan dan minda, serta melancarkan peredaran darah. Saudara, hubungi saudara Zul di talian 019-917-0449 agar anda boleh memperolehi pelbagai madu yang ada. Banyak madu Arab, madu tualang dan sebagainya. Saudara, itulah sedikit pencerahan tentang e-commerce kita. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Daripada Abu Barzah Al-Islami, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Duhai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya. Jadi janganlah kalian mengumpat seorang Muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain. Siapa yang sengaja mencari kesalahan orang lain, maka Allah mencari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah memberikan kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya, meskipun ia ada di dalam rumahnya sendiri." Ini adalah Sunan Abu Daud, ayat yang ke-4236. Status ini adalah status hadis hasan. Jadi saudara, sebagai orang yang beriman, kita wajib memelihara lisan kita. Jangan kita mengumpat, mencari kelemahan orang lain, sama ada sesuatu yang dituturkan maupun dituturkan melalui dalam bentuk tulisan. Islam adalah agama rahmah, saudara. Ia mengajar umatnya untuk tidak mengumpat dan membuka aib orang. Siapa yang menutup aib saudaranya sama Muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mencari kesalahan saudara Muslimnya, maka Allah akan membuka kesalahannya dan aibnya, walaupun mereka berada dalam rumah mereka. Jadi, saudara, orang yang gemar membicarakan aib orang lain sebenarnya, tanpa ia sedari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli. Semakin banyak aib yang ia sebarkan, maka semakin jelaslah keburukan diri si penyebar itu. Allah mengingatkan dengan nada keras kepada golongan ini, kerana katanya sungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Itu jangan kita hebahkan aib orang, saudara. Mengkritik tidak masalah. Jadi kalau saudara niatnya, hasratnya untuk mengkritik kepimpinan, itu bukan menyebarkan aib. Aib ni kadang-kadang cerita yang bukan-bukan. Memfitnah, orang ni mencuri, orang ni merompak, sedang ini tidak pun ada kesahihan buktinya. Jadi sebab itu kita harus, kalau boleh, tutuplah aib sesama Muslim. Ya, saudara. Itulah naluri kehidupan kita supaya dapat jadikan tauladan kepada kita semua. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Ibil. Kata Cikgu Ibil, setiap insan muslimin maupun muslimah, andai tidak terdapat di dalam dadanya walau sedikit pun peringatan dari Al-Quran, pastinya orang itu diibaratkan seperti rumah kosong yang semakin rosak serta bakal runtuh. Jadi kita tak banyak pun kena ada lah juga sedikit, saudara. Tak banyak pun sedikit dalam dada kita ni ada ingatan kita pada Allah, kasih sayang kita, kecintaan kita pada baginda Rasulullah SAW. Ingat, saudara, kalau dada kita kosong, maka ibaratkan rumah yang menanti untuk runtuh.
Jadi saya mengharapkan saudara supaya kita mengambil iktibar daripada kata-kata mutiara yang dikirimkan oleh Cikgu Hibir, saudara. Dan saya rasa tak salah kalau saya mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju muflis. Itu yang ketakutan kita, saudara. Tajuk bicara kita malam ini adalah kenapa begitu jadinya? Apa jadinya? Tunggu, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, bunga serayu si bunga pekan, malu-malu si para-para. Bahasa Melayu hendak disejagatkan, santune dulu dalam negara. Jadi kalau kita nak menjadikan bahasa Melayu ni bahasa yang sejagat, bahasa yang seantero dunia, pastikan bahasa itu disantuni dulu dalam negara kita. Jadi kata Pak Nazil, malu-malu itu sebenarnya tumbuhan pohon renek. Apabila disentuh daunnya terkuncup. Setengah orang mengatakan pokok itu daun semalu. Sentuh aja dikencup, dia malu, saudara. Dan para-para itu adalah sejenis tumbuhan rumput. Dipanggil para-para. Itu yang saya suka Pak Nazil tu. Dia akan memberi penjelasan. Maksud mungkin kita tak faham. Jadi Pak Nazil ni kaya dengan bahasanya. Kata Pak Nazil lagi, beli papaya, pisang embun, jambu susu, buat buah pala. Sudah kaya harta bertimbun, kawallah nafsu, nak bolot segala. Jadi jangan kita nak membolot segalanya, saudara. Kawal nafsu tu, jangan membolot segalanya. Itu yang Pak Nazir berpesan kepada kita. Beli papaya, pisang embun, jambu susu, buah pala. Sudah kaya harta bertimbun, kawallah nafsu, nak bolot segala. Itu masalahnya kita, saudara. Dah kaya tak lagi, akhirnya kita jadi korun. Terima kasih Pak Nazir atas suntinan ataupun kiriman pantun yang begitu berarti dan banyak memberikan sindiran dan pengajaran untuk kita semua. Saudara Yunus, saudara Din Hua, saudara Syed Rahim, saudara Muhammad Din, saudara Mar Hakim, Datuk Syahab, apa khabar Tok? Moga sihat. Filyah, Zam Yusof. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini untuk kita menjadikan iktibar kita, pedoman kita dalam mencari pemimpin. Kerana orang tua-tua dahulu sering berkata, pemimpin hendaklah sentiasa memegang syarak dan adat. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jangan menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu wajarnya dipimpin oleh pemimpin yang dilihat sebagai pemimpin umat. Itu yang dicari oleh warga bangsa kita. Kerana pemimpin umat ini hidup matinya sentiasa membela rakyat. Hatinya bersih, ibadatnya kuat, ilmunya tinggi, akal pun kuat. Kepada janji ianya taat, kepada sumpah ia terikat. Bekerja rajin, ringan dan berat, memikul beban, hatinya bulat. Andainya dijadikan pemimpin, maka bertuahlah rakyat. Dijadikan tua, umatnya dekat. Dijadikan induk, dicintai masyarakat. Dijadikan tiang, bersandar dapat. Dijadikan tudung, ternaung umat. Memimpin negeri, banyaklah berkat. Memimpin umat, beroleh rahmat. Sebab itu kita harus mencari pemimpin yang disikapkan sebagai pemimpin umat. Kita sambung lagi malam besok. Bicara kita tentang apa yang dinukilkan oleh warga bangsa terdahulu. Baik, saudara. Sebelum saya beri pencerahan, saya perlu peringatan. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan kiriman, komen-komen. Ya, saudara. Semua ini anda harus bertanggungjawab. Saya tidak boleh bertanggungjawab kerana saya pun tidak berkemampuan untuk memantau semua komen-komen ataupun suntingan anda. Ingatlah saudara, ini adalah pencerahan politik bermatlamatkan sekadar untuk memberi informasi agar kita tidak boleh diperlakukan secara sembrono oleh mereka yang mencari upaya nak cari pengaruh. Mereka menebarkan macam-macam cerita, saudara. Ya? Dan prinsip saya bila saya memberi pencerahan ini, matlamatnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah, saudara. Kalau anda tidak bersetuju, mau menghantar kiriman pada saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis,
bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cita damai, menyantuni setiap masalah secara harmonis. Maaf saudara, suara saya ni tak berapa cantik, tapi saya harus memberi pencerahan walaupun tak sihat badan. Semua ini saudara adalah kesan daripada cuaca panas, gelombang haba yang melampau, yang melanda sekitar kota raya Kuala Lumpur. Hari ini kalau saudara ambil air daripada paip, saudara akan rasa dia punya bahang paip itu. Berartinya cuaca amat panas. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, elakkan kita terdedah pada suasana di luar. Kalau boleh, duduklah di bawah bangunan. Dan kalau saudara balik rumah, jangan terus mandi. Saya tu hari panas-panas mandi, demam. Dan bila dahaga minum air batu, ini yang suara ni kering ni. Itu masalahnya saudara. Jadi bagaimanapun kita berharap agar anda semua sihat dan saya cepat pulih supaya kita dapat terus melabun dan terus melabun. Saudara, sebenarnya saudara amat menakutkanlah ini. Benar-benar saudara, ia amat menakutkan bila kita melihat harga barangan di pasaran tak nampak turun, keadaannya semakin melambung. Sehingga kan rakyat, saya yakin rakyat tu bertanya-tanya, apa sebenarnya fungsi menteri? Kerana kadar kenaikan harga barang keperluan yang semakin tidak terkawal. Ia amat menggusarkan sebagai besar pengguna, terutama suri rumah. Malahan mereka yang berniaga pun susah hati sekarang ni. Kadang-kadang harga tinggi dan bahan yang mencari tak dapat. Nak cari ayam kehabisan, nak beli telur habis. Saudara, kerana merujuk daripada harga yang dikeluarkan oleh Fama, saya lihat ada 5-6 senarai yang dikeluarkan oleh Fama. Saudara, boleh dikatakan harga nampak sangat perbezaannya jika dibandingkan di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Jadi walaupun Perdana Menteri telah pun mengumumkan tentang penghamusan permit makanan, tapi saya melihat macam tak ada kudis kepada kartel-kartel mereka yang menyedut darah rakyat ni. Parasit-parasit ni tak ada kudis bagi diorang. Saudara, jadi kadang sebab itu saya tertanya. Tadi saya berbual juga teman-teman, kami bertanya, ke mana pergi menteri yang ada sekarang ni? Seolah-olah tidak nampak fungsinya. Keadaan ni kita merasakan apakah suara rakyat ini hanya ditulikan oleh mereka, langsung tak ambil tahu. Kalau mereka ambil tahu, tentu mereka dah turun ke pasar. Jangan suruh pegawai, jangan suruh penguasa. Anda sebagai menteri turun dan rasai denyut nadi rakyat. Jadi saya rasa inilah sebuah kerajaan yang bentuk dalam kaedah campuran. Perdana Menteri memanglah berusaha untuk membantu rakyat, tapi menterinya sekadar menganggukkan kepala je lah. Yes. Itu saja. Ini tidak bukan kerana pegangan politik mereka berbeza. Menteri yang jaga komoditi bukan dari parti UMNO. Menteri yang jaga kementerian makanan bukan daripada UMNO. Menteri yang jaga ekonomi bukan dari UMNO, walaupun dulu warga UMNO. Menteri yang jaga kewangan katanya orang UMNO, tapi dilantik oleh orang bukan UMNO. Menteri yang menjaga hal-hal ehwal industri dan pandangan dari luar negara, soal import ekspor ni juga bukan dari UMNO. Ini keadaannya. Dan semalam saya terima kiriman sahabat kita daripada Rantau Panjang, saya lupa namanya. Dia kata semalam lah, dia kata minyak paket, saudara, minyak paket yang biasanya dijual pada harga RM2.60 ini di Rantau Panjang dekat dengan sepadan Siam, saudara-saudara, sudah pun harganya meningkat, itu RM4 satu paket. Paket yang kecil, saudara. Saya ingat yang mungkin 1 kilo tu. Kalau harga RM4 pun satu hal juga, tapi tak ada dalam pasaran. Ada pun harganya RM4. Jadi artinya mereka ini mencekik wang rakyat. Mereka mencekik darah rakyat. Sanggup mereka lakukan untuk mencari keuntungan. Saya tak katakan peniaga, tapi pemekal-pemekal ataupun mereka yang mengimport. Cuma yang menghairankan saya sebab minyak masak ni, minyak kelapa sawit ni datang daripada negara kita sendiri. Belum lagi minyak yang diimport dari luar negara. Mungkin macam minyak jagung misalkannya, minyak olive oil ataupun minyak zaitun, mungkin harganya bertambah-tambah lagi. Sedangkan minyak kelapa sawit pun
RM4 satu paket, jadi RM4 satu kilo. Itu minyak yang bersubsidi, saudara. Dan kalau yang satu tong yang harga 5 kilo tu tak ada cerita lah, saudara. Lebih tinggi lagi. Tak sepatutnya. Sebenarnya kalau yang kalau lah RM4 yang 1 kilo tu, kalau 5 kilo sepatutnya RM20. Tidak, harganya macam nak terus RM30-40. Ini keadaannya. Sebab tu kita mengharapkanlah Menteri, Timbalan Menteri turun. Siasat betul-betul. Jangan hanya sekadar melepas batuk di tangga, sang. Begitu juga saya menerima kiriman. Kita susah sekarang ni. Sudah kalian beri makanan susah, malah nak dapat bekalan ubat pun. Ubat-ubat biasa macam Panadol susah nak dapat. Saya tanya dekat kedai-kedai, terutama dekat petrol pump, dia kata dah 2-3 minggu tak ada bekalan. Bagaimanapun saya pun tak tahulah. Menurut Kementerian Kesihatan, bahawa tiada produk ubat-ubatan mengalami gangguan bekalan secara menyeluruh, katanya. Dan termasuklah ubat-ubatan seperti produk bahan aktif, itu paracetamol, macam Panadol lah, vitamin C dan ubat batuk. Menurut Kementerian Kesihatan, kebanyakan produk mempunyai alternatif dari pelbagai jenama lain yang mempunyai indikasi yang sama. Dia dalam satu kenyataan dikeluarkan oleh pengarah kanan Perkhidmatan Farmasi KMM, itu Nurhaliza Abdul Halim, Jumaat lalu. Situasi berkenaan disokong oleh pihak pengilang yang turut meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi permintaan yang tinggi. Itu jaminan Kementerian Kesihatan. Saya harap agar mereka juga turunlah ke lapangan, tengok bagaimana. Kerana katanya saat ini Kementerian Kesihatan sedang mendapatkan maklum balas lanjut dari pihak industri. Jangan ambil dari pihak industri, tengok juga daripada pihak pengguna di pasaran dan sebagainya. Jadi kita berterima kasih atas kenyataan Kementerian Kesihatan bahawa katanya ubat-ubatan tu ada. Tapi kalau tak dapat macam mana? Ubat batuk, ubat pening kepala, Panadol. Jadi keelan yang ada kat TV tu, apakah saya tidak boleh pening kepala? Artinya memang terus pening kepala lah kita. Itu keadaannya, saudara. Dan sebab itu saya bersetuju dengan pandangan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Datuk Sir Ashraf Wajidi. Beliau begitu prihatin. Sebab itu beliau minta, beliau menuntut agar kerajaan segera mengemaskini status B40 di kalangan rakyat bagi memastikan bantuan tunai langsung yang direncanakan berbanding dengan subsidi sekitar 720 juta kepada penternak benar-benar efektif di saat rakyat sedang bergelut dengan isu kenaikan harga ayam ketika ini. Sebenarnya pemuda menuntut supaya dikenal pasti, kerana ketika ini definisi B40 itu ialah mereka yang berada dalam kategori pendapatan isi rumah, itu keluarganya 4,851 sebulan dan ke bawah. Isi rumah ini bermakna gabungan gaji suami dan isteri. Saya ingat memang tak ada pun. Kalau gaji pun, gaji minimal 1,500 pun masih sukar dilaksanakan. Kalau suami isteri dapat 1,500, baru 3,000. Confirm berada di bawah B40. Sebab itu saranan Ketua Pemuda agar pimpinan negara dan kerajaan segera mengemaskini supaya dapat dipikirkan apa bantuan yang perlu disalurkan. Kerana kerajaan harus mengemaskini maklumat itu supaya isu keciciran di kalangan rakyat tidak berulang. Ini yang berlaku sebenarnya, saudara. Kadang-kadang rakyat memang dah, saya nak kata miskin nanti saudara marah kat saya, tapi sebenarnya memang rakyat dalam keadaan sukar, marhain. Tetapi bila kononnya, bila kerajaan mengumumkan ada bantuan, tak kesampaian pun. Syaratnya mesti ada mereka yang ada syarikat dengan kementerian dengan pendaftar syarikat. Kalau syarikat itu tidak dimatikan, tak layak. Ramai, saudara, ratusan ribu. Akhirnya kerajaan nak bagi bantuan pun tak kesampaian. Tak tahulah saya macam mana lah. Carilah satu cara bagaimana sampai bantuan itu. Jadi hakikatnya katanya era pandemik dan pasca pandemik ni ramai yang hilang pekerjaan dan punca pendapatan. Ini menyebabkan status pendapatan isi rumah telah berubah. Jadi pimpinan harus melihat persoalan ini. Sampai itu pembelaan untuk golongan M40 juga tidak boleh dipandang enteng, kerana hakikatnya mereka juga bergelut dengan kenaikan harga barang.
lantaran teruk terjejas pendapatan sepanjang pandemik dan pasca pandemik. Justru itu, mekanisme untuk membantu rakyat dalam menghadapi kenaikan harga ayam yang mendadak termasuk barangan keperluan harian lain perlulah bersifat komprehensif dan inklusif agar rakyat tidak dibiarkan melarat dan bertambah susah. Itu yang dituntut oleh Pergerakan Pemuda UMNO, ketuanya Datuk Ashraf Wajudi, yang amat prihatin tentang kehidupan rakyat. Saya bersetuju dan menyokong tuntutan tersebut. Maaf saudara, dah 1 jam saya minum air kelapa nak sejukkan badan. Itu bab Ketua Pemuda UMNO. Tapi berbeza dengan Presiden Parti Muda. Saya rasa Presiden Parti Muda ni dia bukan muda lah, dia dah tua. Sebab tadi tular dalam media sosial hari ini bagaimana gambar Presiden Parti Muda dia naik LRT, tapi tak boleh sebut dari mana dan ke mana. Cuma yang saya dapat adalah durationnya, waktu kiriman sebut adalah pada jam 6 suku petang. Dari mana hendak ke mana tidak disebutkan. Jadi jangan tanya saya ke mana ya saudara, saya kena beritahu. Katanya, tapi memanglah gambar yang ditular tu lah gambar Syed Saddiq. Dalam LRT, orang lain berdiri, dia duduk. Sepatutnya dia anak muda, berilah tempat tu kalau ada yang tua, warga emas, wanita mengandung, berilah keutamaan. Tapi nampaknya dia leka dengan telefonnya, leka dengan telefon bimbitnya. Ini tidak menggambarkan contoh yang baik. Kata Parti Muda, bukan muda lah, mungkin dia tua lah agaknya. Saya melihat kadang-kadang mungkin dia ambil gambar, dia naik LRT tu nak menggambarkan seolah-olah dia prihatin, berjiwa rakyat, sanggup naik LRT, tak ada naik kereta yang ada supir dan sebagainya. Nak naik tu okey lah, tapi janganlah kamu duduk. Sebab tempat yang dalam train tu bukan banyak mana pun, banyak yang berdiri. Jadi dalam sesesak, kalau pukul 6 tadi tu, artinya waktu orang pulang dari kerja dan mereka ramai. Jadi ramai yang memerlukan tempat duduk. Berilah sepatutnya, adalah timbang rasa. Dia nampak gaya tak ada timbang rasa lah. Itu keadaannya saudara. Saya terima kasih sebab yang kirim pada saya itu adalah mantan siswa politik. Beliau adalah siswa politik pada seorang menteri dan hantar pada saya. Dan saya kata ini bukan pemimpin Parti Muda, ini pemimpin orang tua. Sebab itu dia perlu tempat duduk, sedangkan orang tua berdiri. Itulah keadaan saudara. Saya mengharapkan kita warga cinta damai, prihatinlah dengan kehidupan masyarakat, prihatinlah dengan orang tua, warga emas, wanita lebih-lebih lagi. Tambah-tambah lagi kalau kita menaiki kenderaan awam seperti LRT atau MRT atau kereta api. Bila bersesak begitu, pastikan kita beri keistimewaan kepada mereka, bukan diri kita. Saudara, saya mengharapkan ada kesedaran di kalangan anak-anak muda kita, saudara. Berilah contoh yang baik, saudara. Tapi bagaimanapun, saya menerima kiriman pula daripada seorang ahli akademik yang juga pengamat politik. Dia menzahirkan kebimbangannya terhadap prestasi ekonomi negara. Dan beliau berpendapat bahawa katanya kerajaan semakin hilang arah dalam membawa negara kembali ke landasan yang betul. Menurut Profesor Muhammad Agus Yusof dalam kirimannya, katanya kerajaan hari ini perlu bangun dengan polisi tegas dan jelas. Jadi hendak betul macam mana jika pemimpin sibuk berpolitik, itu yang benar. Kata Profesor Agus, nak betul macam mana nak diperbetulkan kalau pemimpin sibuk berpolitik, sibuk dengan tarikh pilihan raya, sibuk dengan saling menyalahkan pihak lain. Kerana dari pengamatannya, beliau merasakan nampak dasar jelas untuk menyelesaikan krisis makanan, krisis pekerjaan, nilai ringgit yang merudum dan kenaikan kos sara hidup seolah-olah tidak ditangani. Yang saya nampak katanya ialah kenyataan secebis saja dari pemimpin yang tidak konsisten antara satu sama lain. Itu katanya dalam tulisan dalam Facebooknya. Tambahnya kerajaan perlu menumpukan kepada dasar untuk menyelesaikan masalah asas hidup rakyat. Malaysia sedang mengalami gangguan pengeluaran, stok dan logistik era COVID-19. Ini ditambah teruk oleh perang Ukraine yang telah melonjakkan kadar inflasi dunia ke antara paras tertinggi sejak 40 tahun lalu, kata Profesor Agus.
Beliau bagaimanapun mengharapkan di sebalik mencari penyelesaian, kenyataan-kenyataan pemimpin janganlah menyakitkan hati rakyat. Kadang-kadang katanya saya rasa seperti diperbudak-budakkan, jika pun tidak diperbodohkan oleh kenyataan pemimpin. Misalnya katanya, hendak menyelesaikan masalah harga ayam dan masalah rungutan rakyat yang lain, saya lihat kenyataan dan cadangan pemimpin seperti jenaka. Malangnya jenaka mereka itu tidak nakal, tapi banyak menyakitkan hati. Ya, macam saya katakan tadi lah, ada 3-4 hari lepas, ada lebay Timbalan Menteri, dia kata harga ayam boleh distabilkan, boleh kembali normal 2 minggu lagi. Memang menyakitkan hati kita lah, dalam denial syndrome. Kerana itu Profesor Agus mempersoalkan penjelasan kerajaan bahawa ekonomi negara meningkat kukuh dan mampan. Dia kata macam mana kerajaan boleh membuat kenyataan sebegitu? Sedangkan menurut Bank Negara, bahawa Bank Negara telah pun menaik kadar dasar semalaman OPR kepada 2% daripada nilai ringgit, dan samping itu nilai ringgit menyusut sehingga RM4.38 berbanding dengan dolar Amerika. Di samping itu pengaliran keluar pelabur asing dan harga barangan dijangka meningkat sehingga tahap 60%. Macam mana dikatakan bahawa ekonomi negara berada di landasan yang betul? Jadi ini yang kadang-kadang kita naik marah soal kita diperbudak-budakkan. Jadi dari mana kukuh dan mampannya persoalan ekonomi kita? Ini yang saya tak nampak. Yang saya nampak, kata Profesor Agus, kerajaan hilang arah. Beberapa menteri yang memegang portfolio strategik tidak kompeten. Rakyat semakin tertekan dan negara menghadapi masalah yang bertali arus. Kerana itu Profesor Agus bimbang negara akan menjadi seperti Sri Lanka. Dia takut. Kerana dia tak katanya saya tidak dapat membayangkan jika negara kita diambang muflis kerana kadar inflasi mencecah paras tertinggi dan krisis makanan semakin memburuk. Semoga ini tidak berlaku di negara kita. Bersamalah kita berdoa. Ini bukan kenyataan saya, saudara. Ini adalah kenyataan seorang profesor pengamat politik, Profesor Agus, yang beliau melihat, mengkaji. Bahawa selama ini kalau saya katakan harga barang naik, orang tak percaya. Dan ternyata sekarang ni. Dan masalahnya sekarang ni, kita merasakan cara yang sesuai, yang paling jelas adakan pilihan raya je lah. Dapat sebuah kerajaan yang mantap, yang mampan, bolehlah dibuat polisi. Sekarang ni apa polisi pun, orang ni buat begini, orang ni buat begitu. Sebab mereka bukan datang dari sebuah parti yang sama. Saya kena ingat, ada kursi Perdana Menteri ini memang sukar untuk dilepaskan. Apakah anda lupa bagaimana zaman Tan Sri Muhyiddin dulu? Beliau berusaha untuk mengekalkan kuasanya, melakukan pelbagai sekatan pergerakan seperti lockdown, yang kita katakan lockdown 10 masak. Ia merupakan lockdown yang terpanjang di dunia. Tindakan yang dilakukan itu akhirnya menghancurkan ekonomi negara, dan paling tidak dapat diterima adalah lockdown tersebut gagal memandangkan kadar jangkitan serta kematian COVID-19 berbanding saiz penduduk adalah tertinggi di ASEAN dan antara tertinggi di dunia ketika itu. Itu era Tan Sri Muhyiddin. Sekarang ni era Abang Mak kita ni. Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri pula menolak kemungkinan mengadakan pilihan raya umum lebih awal dengan menggunakan alasan kenaikan harga barang makanan dan kos sara hidup. Ini pun satu hal lagi. Jadi perlu kita ingat, negara yang dahulunya mundur semakin maju, manakala negara kita yang dahulunya maju selepas PRU 14 jadi semakin mundur. Semua ini bila berlaku peralihan kuasa. Sebab itu sekarang ni kita mengharapkan agar diadakan segera pilihan raya umum. Selagi parlimen tidak dibubarkan dan kita tak dapat memberi laluan untuk diadakan PRU 15, maka pelabur akan lari dari negara kita. Mereka, para pelabur ni hanya akan melabur sekiranya, bagi saya cakap terang, Barisan Nasional menang besar ataupun mana-mana parti menang besar dalam PRU akan datang, memandangkan kalau Barisan Nasional tu, kerana Barisan Nasional lah ada track recordnya yang mampu menjadikan kerajaan stabil. Saudara, sekarang ni sibuk. Kalau saudara lihat dalam beberapa portal, sekarang ni sebuah portal, The Financial Writer, saya tengok dalam bahasa Inggeris. Begitu juga dalam portal edisi siasat, mendedahkan tentang gerakan. Satu gerakan dikatakan sedang dilakukan untuk
memenjarakan Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib serta Tok Mat Hassan. Kabarnya sedang diperhebatkan apabila dah dekat-dekat pilihan raya ni, kerana mereka merasakan bahawa kehadiran ketiga-tiga Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid, Tok Mat Hassan adalah merupakan hari titik hitam bagi parti pembangkang. Ini keadaannya saudara. Sebab itu macam-macam mereka lakukan. Terdapat beberapa siri pertemuan. Kita dapat khabar, menurut kata ahli siasat, terdapat beberapa siri pertemuan antara pimpinan-pimpinan tertentu yang berbincang macam mana caranya supaya kes Datuk Seri Najib dipercepatkan, kes Datuk Zahid dipercepatkan, kes Datuk Mat Hassan dilonggakkan balik. Itu matlamatnya. Kerana selagi tiga-tiga ni ada, maka pudar harapan mereka untuk mencapai kemenangan. Kerana rakyat sudah memilih Barisan Nasional. Itu gambaran yang saya dapat. Jadi kadang-kadang beginilah, kadang-kadang kita merasakan tak sepatutnya berlaku. Kes Datuk Seri Zahid ni saya ingat 3 tahun tak selesai. Kes YNDB ni 5 tahun tak selesai. Malahan sekarang ni rakyat tertunggu-tunggu bagaimana macam isu Hakim Nazlan, isu Zeti, isu Taufik yang masih diperam. Saudara, seperti mana MyTV Online mendedahkan bahawa Hakim Nazlan yang telah disiasat oleh SPRM berikuran pembongkaran Raja Petra terus berdiam diri dan tidak menafikan dakwaan tersebut. Zeti dan Taufik pula masih bebas, walaupun bekas Peguam Negara Tommy Thomas mengakui kononnya ada beberapa penglibatan dalam YNDB. Semua ini menjurus ke arah integriti dan kredibiliti pejabat Peguam Negara. Sesuatu yang amat memalukan negara apabila seorang yang sepatutnya kekal dengan prinsip keadilan untuk semua akhirnya dibongkarkan turut terlibat dalam penubuhan asasi. Jadi bagaimana kita terkejut Lesner mengakui penglibatan bekas Gubernur Bank Negara bersama suaminya dalam kes yang dikatakan sebagai skandal terbesar negara. Jadi rakyat menanti apa tindakan seterusnya. Jangan diperamkan. Sepatutnya dah didedahkan. Kalau tak betul, katakan tak betul. Kalau berlaku kekhilafan, tak ada masalah. Berdepanlah dengan rakyat bahawa Jabatan Kehakiman merasakan bahawa ada beberapa kes ini perlu disiap semula ke ataupun dibuang kes. Ini gambarannya saudara. Sebab semakin banyak benda yang timbul. Jadi malahan berbagai bukti yang berkaitan dari luar negara, dari dalam negara yang masih lagi tidak dituntaskan. Ini yang membuatkan kita merasa tertanya-tanya, ke mana sebenarnya kita ni? Ini keadaannya. Sebenarnya saja macam siasatan terhadap peribadatan Taufik Aiman, Zeti Aziz, mantan Gubernur, katanya telah diserahkan kepada pejabat Peguam Negara. Namun sehingga hari ini tak ada sebarang tindakan dimaklumkan, sama ada diambil tindakan ke ataupun tidak ada pemakluman pada rakyat. Jadi sebab rakyat masih tenang-tenanti apa keseluruhan kes yang melibatkan bekas Gubernur Bank Negara ini, suaminya. Ini keadaan saudara. Banyak pendedahan. Jadi akhirnya rakyat merasakan bahawa mereka ini mungkin dilindungi oleh kepala konspirator. Kalau itu berlaku, apakah mungkin adanya konspirasi? Jika ini berlaku, amat malanglah bagi sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan, sistem yang kita mengutamakan rule of law. Undang-undang itu kita pertahankan. Tapi bukanlah undang-undang itu hanya sekadar untuk mengenakan orang yang dimusuhi oleh pihak yang berkuasa. Itu tak betul. Tapi saya mengharapkan, terus terang saya katakan, keadilan itu perlu ditegakkan. Justice is not only to be seen, it must be proven to be seen. Saudara. Sebab banyak saudara cerita kes Peguam Negara yang mendiamkan diri. SPRM dah bercakap, mengatakan siasatan dah siap. Laksanakanlah. Itulah keadaan yang kita minta. Okey saudara, itu bab apa yang rakyat nanti. Dan lebih-lebih lagi rakyat nanti bilakah sebenarnya tarikh pilihan raya. Semalam saya mengatakan bahawa mungkin bulan 10, kerana Yang Amat Perdana Menteri sepatutnya dijadualkan menghadiri sidang ketua-ketua negara Commonwealth.
ketua-ketua negara Commonwealth di Rwanda. Tapi rupa-rupanya hari ini saya mendapat tahu bukan bulan Oktober, tetapi ia sebenar-benarnya telah dijadualkan di Kat Kigali di Rwanda. Dia dah dua kali ditangguhkan, dan akhirnya bahawa sekretariat persidangan ketua-ketua kerajaan negara Commonwealth, Perdana Menteri, Presiden negara-negara Commonwealth ni, mereka menetapkan tarikh persidangannya adalah pada 22 hingga 25 Jun di Kat Kigali, Rwanda. Itu yang saya dapat yang sahih saya. Bagaimanapun, walaupun persidangan itu ditunda dan sebagainya, tapi kabarnya bahawa Yang Amat Berhormat tidak akan menghadiri sidang tersebut. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak menghadiri persidangan ketua-ketua negara Commonwealth, artinya beliau tidak mahu meninggalkan negara dan tentulah akan memanggil pilihan raya. Malahan kalau kita dengar perutusan kenyataan beliau sewaktu beliau berucap di Convention Barisan Nasional hari Rabu lepas, pada tanggal 1 Jun, bahawa beliau mengatakan pilihan raya is around the corner, sudah pun hampir. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya mengatakan eloklah dipercepatkan, dan saya yakin ia akan diadakan sekitar antara 20 ataupun 25 Jun, maybe ataupun awal Julai. Mungkin dibubarkan parlimennya sebagaimana saya kata awal dulu 15 Jun. Mungkin ini kita masih berteka-teki. Terpulanglah daripada Perdana Menteri. Cuma yang agak meresahkan kita, dalam keadaan kita berteka-teki untuk mengetahui tarikh sebenarnya, rakyat nak tunggu, tiba-tiba timbul pula cerita baru bahawa kononnya bahawa akan ada berlaku perubahan kabinet. Jadi nak buat kabinet, persidangan kabinet, reshuffle kabinet, buat apa? Hanya kerana Zuraidah Baharudin berhenti daripada jawatannya Menteri Komuniti, maka nak digantikan kursus jawatan tersebut. Saya kata tak perlu pun. Kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, sebab itu kita nasihatkan supaya tidak mengamalkan dasar kita semula. Kerana Ketua Perangan Barisan Nasional, menurut Ketua Perangan Barisan Nasional Datuk Syam Jalil, dia kata biarkanlah rakyat yang buat keputusan melalui pilihan raya umum. Ini katanya yang tulis manifesto lah, ataupun katakan siapa ini, adalah 4 nama yang disebut-sebut nak jadi calon untuk menggantikan tempat itu, datang dari Parti Bersatu. Saya kata tak payah layak lah. Sudah-sudahlah kita bercakap soal reshuffle kabinet. Kita tahu sebenarnya rakyat nak cepat pilihan raya ni supaya dapat ditubuhkan sebuah kerajaan yang benar-benar mantap. Bila kerajaan itu mantap, maka dasar-dasar kerajaan dapat diselaraskan sesegera mungkin. Kita tak tahu apa nak jadi dalam masa sebulan 2 mendatang. Peperangan di Ukraine belum lagi selesai antara Rusia dengan Ukraine. Ekonomi dunia semakin teruk, malahan di Amerika bertambah teruk. Begitu juga di England dan negara-negara luar. Bila negara-negara tersebut ada berlaku hyperinflasi, paling tidak pun kita akan terkait. Sebab itu kita rasakan cara terbaik selesaikan politik negara kita ini, kita ambil pilihan raya. Tak kisahlah sebagaimana saya katakan, saudara mungkin daripada parti PKR, mungkin daripada parti PAS, mungkin daripada DAP, mungkin daripada PBM, ataupun warga UMNO, masing-masing parti nakkan parti masing-masing memenangi pilihan raya. Saya tak ambil kisah. Yang penting kita nakkan sebuah kerajaan yang mantap. Tapi sebagai orang UMNO, tentulah saya yakin UMNO mampu mencapai kemenangan yang lebih besar. Dan kalau saya cakap benda begini menyakitkan hati pula orang keadilan dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada bukan hanya sejarah kejayaan di Melaka dan di Johor, tapi saya melihat bahawa dapatan saya berbual dengan pemandu teksi, saya berbual dengan tuan punya kedai, mereka mengeluh. Warga bangsa bukan Melayu pun cukup terkesan sekarang saya. Sebab itu saya merasakan
bahawa pilihan raya perlu disegerakan. Banyak orang mengatakan selagi ada Datuk Najib, selagi ada Datuk Zahid Hamidi, selagi ada Datuk Mat Hassan, maka pilihan raya ini eloklah ditangguhkan dulu. Sebab mereka kata sumbat ke dalam tiga-tiga ni baru buat pilihan raya, jadi mudah UMNO ditumbangkan. Memang saya tidak nafikan bahawa Datuk Zahid, Datuk Najib, Datuk Mat Hassan, mereka adalah merupakan benteng UMNO yang terhebat. Malahan ada usaha sedang dilakukan bahawa apa yang kita putuskan, apa yang telah diputuskan oleh UMNO dalam Perhimpunan Agung Khas bulan lalu, mereka cuba menafikan dan mahu mengadakan tekanan agar pihak pendaftar pertubuhan membatalkan UMNO. Tapi tak boleh buat begitu saja. Selagi ada Datuk Najib, selagi ada Datuk Zahid Hamidi, selagi ada Datuk Mat Hassan, saya rasa ini semua tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Kerana trio Datuk Seri Najib, Zahid Hamidi, Datuk Mat ini merupakan figura penting. Mereka adalah figura penting dalam UMNO kerana mereka punya pelbagai strategi untuk memenangi pilihan raya umum. Banyak orang melihat ada puak-puak di kalangan pihak UMNO sendiri pun ada nak menjatuhkan mereka ini, kerana mereka juga akan tercicir. Saya cakap terus terang, ada kalangan ketua-ketua bahagian ini yang tidak akan diturunkan sekali lagi untuk bertanding. Jadi mereka marah. Mereka rasa bahawa kalau mereka disingkirkan, maka jawatan mereka sebagai ketua bahagian itu tak diumpamakan. Tapi saya dah bercakap banyak kali dah, bukan masanya untuk kita memikirkan ketua bahagian itu mesti bertanding. Macam mana kita nak letak ketua bahagian kalau ia telah ditolak oleh rakyat? Waktu pilihan raya 18 dulu, mereka bertanding, mereka kalah, takkan nak tolak lagi. Jangan sampai rakyat bertambah bosan. Kalau dah kalah tu berundurlah. Anda boleh terus memegang jawatan dalam parti, tak ada masalah. Pimpinlah parti. Kalau Datuk Seri Zahid, kalau Datuk Seri Mat Hassan, kalau Datuk Seri Najib, boleh berlapang dada. Bagaimana kenyataan Datuk Zahid, dia kata, Tok Ismail Sabri jaga kerajaan, saya jaga parti. Sepatutnya begitulah. Anda sebagai ketua bahagian, jagalah bahagian. Nak buat macam mana anda itu dah kalah dan rakyat dah tolak. Kena ingat, ahli UMNO cuma 3.7 juta. Tetapi pengundi ada 23 juta. Yang di atas pagar ni lebih penting. Kita bila pilihan raya, ini pilihan raya penentuannya adalah rakyat, bukan ahli UMNO. Benar ahli UMNO, tapi tak banyak mana pun. Kena sedar dirilah. Jadi dalam keadaan begini, masih lagi nak bertanding, menempa kekalahan. Ini tengok-tengok, orang kata cermin-cermin dirilah. Berdiri tepi cermin tu tengok, boleh ke aku menang? Suka ke rakyat padaku? Ini keadaan, saudara. Sebab rakyat nakkan pemimpin wajah baru. Mereka mengharapkan hadirnya wajah baru yang mewarnai politik negara, membawa satu harapan. Kerana negara dalam keadaan yang sukar sekarang ni. Anda pernah jadi wakil rakyat. Dulu waktu anda bertanding, macam mana saya katakan semalam, kemarin saya dah bagi tahu, waktu anda bertanding, anda diangkat, disokong. Jadi bila masa orang lain pula dipilih, berilah sokongan. Kenapa harus bersikap khianat? Saya khawatir adanya berlaku pengkhianatan di kalangan warga UMNO sendiri. Ini budaya ini memang kita tahu, saudara. Antara punca UMNO sukar dulu untuk menawan Kelantan daripada tangan PAS kerana di kalangan UMNO sendiri pun mengamalkan tindakan cah keting. Aku tak dapat, biar dia kalah. Sepatutnya kalau aku tak dapat, aku harus menyokong. Yang penting parti perlu dimenangkan. Ini sepatutnya ditanam dalam diri kita. Lebih-lebih lagi saya nak bagi tahu di Selangor. Selangor bukan mudah. Saya dengar tadi dalam TikTok, kenyataan sahabat saya Saudara Atan Likas. Dia kata bukan mudah untuk UMNO mencapai kemenangan di Selangor. Benar. Sebab kita tak kenal pasti lagi siapa calonnya untuk memimpin Selangor, calonnya bagaimana. Kalau ada yang lah tua kerepot tu, orang dah tak andap.
Jadi sepatutnya mereka tahulah bila masanya untuk berundur. Masalahnya kita tak sedar diri. Waktu kita berundur, biarlah waktu orang sayang kita. Jangan sampai orang tolak kita. Bila orang tolak kita, kita jatuh dengan penuh kehinaan. Ini gambaran sekarang ni. Dalam keadaan sekarang ni, saya merasakan eloklah kita berlapang dada, berilah tempat kepada anak-anak muda, wajah-wajah baru sebagai calon, sama ada di luar negeri ataupun di parlimen. Sebab saya menyangkakan pilihan raya akan berlaku pada penghujung Jun ataupun selewat-lawatnya pertengahan bulan Julai. Sebab itu, walaupun cogem dah 2 kali ditangguh cogem ni, dan akhirnya ditetapkan pada 22 Jun selama 2 hari di Rawanda, Yang Amat Perdana Menteri tak pergi. Bila tak pergi, ini adalah indication ataupun ini adalah satu isyarat bahawa Yang Amat Perdana Menteri mahu menghadapi pilihan raya umum. Jadi artinya Yang Amat Perdana Menteri akur pada kehendak rakyat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahawa beliau telah pun berucap dalam perhimpunan ataupun convention UMNO, convention Barisan Nasional yang disambut begitu ramai. Adalah 1-2 tu yang tak bersetuju. Yang tak setuju tu kita tahulah kenapa. Saya malas nak sebut lagi lah, saudara. Ini bukan lagi rahsia. Kalangan kluster-kluster yang bergelar, yang berhormat, yang bergelar menteri, yang bergelar timbalan menteri, yang mereka merasakan mereka akan disingkirkan. Jadi sebab itu mereka mula mencari upaya agar diri mereka dapat harga balik, dapat nilai balik untuk jadikan calon. Saya amat berharap agar Yang Berhormat Presiden UMNO terus tegas. Kalau kita menuntut agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tegas dalam melaksanakan kepimpinannya, maka Datuk Seri Zahid Hamidi juga kita tuntut supaya beliau tegas dalam ketetapan mewakili Majlis Tinggi, supaya pemilihan calon kali ini benar-benar calon yang boleh dianggap sebagai wali, yang boleh menang, yang boleh disukai, winning, yang menang, likable atau yang disukai, dan yang boleh menang. Itu paling penting, saudara. Jadi saya haraplah agar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid tidak menukar pendiriannya dalam menentukan calon-calon ini. Kerana ini penting, saudara. Kalau letakkan calon yang ada, yang dah bertanding dulu, yang dah kalah dulu tu, saya tidak nampak ia akan memberi kemenangan kepada Barisan Nasional. Sebab bagaimana kata Datuk Nazarina, kali ini UMNO mesti bertanding sekurang-kurangnya 140 kursi. Dengan adanya 140 kursi itu, ialah seboleh-bolehnya tidak akan menang di 140, tapi paling tidak pun kita masih dapat membentuk kerajaan. Itu yang penting, ya. Saudara Haji Jassin Abdullah, dia kata cah keting di Kelantan, Selangor. Jadi kita perhati, kita tahu apa yang berlaku di Kelantan dan di Selangor. Ini memang benar saudara berlaku. Saudara Norizan Said, dia kata tunggu berdarah dululah baru nak lawan. Jangan. Keadaan dah teruk sekarang ni, saudara. Saudara Rehat Ramli, apa hal pula tu Muhammad Army? Jangan bergaduh. Saya tengok kadang-kadang kawan dalam live ni bergaduh sama sendiri. Saudara Azizul Abdul Hamid, terima kasih PN PAS barang naik lagi. Sebenarnya fenomena kenaikan harga barang ini tidak sukar untuk ditangani. Jadi pimpinan negara harus melihat kita masih banyak lagi reserve-reserve yang kita ada. Sepatutnya inilah masanya kesemua reserve-reserve itu digunakan untuk membantu rakyat. Tetapi semua ini dapat dilakukan apabila dapat sebuah kerajaan yang tuntas, sebuah kerajaan yang mantap. Kalau kerajaan yang ada hari ini, kalau Perdana Menteri daripada UMNO nak buat keputusan begini, PBM kata, ini nanti popular Datuk Seri Sabri. Mereka pula tak bersetuju. PAS kata begini, PBM kata begini, akhirnya yang menderita rakyat. Mereka tak ada masalah. Kalangan menteri, dia objek ke, dia tak bersetuju pun, mereka tak ada masalah. Yang terus menderita rakyat. Saya amat mengharapkan agar pimpinan negara, terutama di kalangan kluster-kluster menteri ini, perlulah diletakkan harapan rakyat.
Dan sekarang ni pun kita tahu saudara, memang tidak siapa menafikan ada cubaan untuk menjatuhkan Datuk Ismail Sabri. Ada cubaan. Pertemuan malahan yang saya gelak tu, bila saya dengar saya dapat bacaan lah, bukti tak ada lah saudara. Bila diorang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ada berjumpa dengan Dato' Mahathir, saya kata macam mana, takkanlah sampai begitu sekali. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Datuk Syafiq Abdal, bahawa Tan Sri Muhyiddin berusaha untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Saya kata sebelum benda-benda mengarut ni, eloklah dibubarkan Parlimen, kita adakan pilihan raya. Kalau tidak, selagi itulah macam mana kata Profesor Agus, bagaimana menteri nak bekerja kalau mereka asyik berpolitik. Politik mengejar jawatan, politik mempertahankan jawatan, politik bercakap sana, politik bercakap sini. Jadi akhirnya kehidupan rakyat tidak disantuni. Saya ada sedikit keletihan, badan berpeluh. Saya mohon maaf untuk saya mengundurkan diri. Berdoalah agar saya dapat segera kebah daripada demam ini, suara saya ini dapat okey balik, supaya malam besok bolehlah kita balun sebalun-balunnya. Kalau mereka tak betul, kalau mereka betul, kita katakan betul. Saya mohon maaf, izinkan saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.